Ya, nampak. Okay, selamat pagi semua. InsyaAllah kita akan mula tidak lama lagi untuk program siri ke-6 diskusi suara UMP. Kali yang ke-6 ataupun siri yang ke-6 insyaAllah akan dimulakan tak lama lagi. Diharap semua penonton ataupun netizen yang menanti siaran ini berlangsung diharap sabar. InsyaAllah kita akan jadualkan diskusi kita ini bermula pukul 11 lebih sedikit untuk menantikan view yang signifikan. Okey, sekali lagi saya ingin memberi sedikit informasi bahawa program diskusi suara UMP dianjurkan ataupun diadakan sempena meraihkan Karnival Buku Ilmiah dalam talian Majlis Penelitian Ilmiah Malaysia yang diadakan bermula 1 hingga 20 Mei, yang mana kita menghimpunkan semua penerbit universiti berkampung dan juga mengadakan berbagai aktiviti di page rasmi FP MAPIM, yang mana di situ kita menawarkan buku dengan harga diskaun yang istimewa, ada aktiviti ulasan buku, diskusi ilmu dan juga sebahagian besar aktiviti yang pernah kita lakukan di Pesta Buku Antarabangsa yang pada kali ini terpaksa ditangguhkan, kita bawa atau kita adakan di dalam bentuk atas talian atau dalam talian. Jadi jangan lupa like ataupun sertai page MAPIM Majlis Penerbit Indonesia untuk mendapatkan maklumat terkini berkenaan tentang buku dan juga aktiviti kita. InsyaAllah kita ada 3 minit lagi sama-sama kita menunggu view, dan saya juga mencadangkan ataupun menggalakkan supaya jangan lupa pada penonton untuk sama-sama like page penerbit Universiti Malaysia Pahang, share live kita ataupun program kita ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, berkongsi informasi pada rakan-rakan yang mungkin terlepas pandang program ini yang akan bermula tidak lama lagi. Jadi mohon sebar-sebarkan, sharekan kita punya link kita untuk manfaat bersama. Sama-sama kita menanti atau menunggu rakan-rakan untuk bersama-sama menyertai kita pada pagi ini. Saya ingin memaklumkan bahawa kita mempunyai ataupun MAPIM menjalankan aktiviti Karnival Buku Ilmiah Juaran Dalam Talian bermula 1 hingga 20 Mei di page rasmi MAPIM Majlis Penerbit Ilmiah Malaysia. Boleh ke sana, like dan juga share macam-macam aktiviti yang kita adakan di sana. Dan bagi penonton yang baru mengikuti program ataupun diskusi suara UMP, ini merupakan seri yang ke-6, yang mana kita telah mengadakan 5 siri sebelum ini, dan kepada mereka yang mungkin terlepas untuk mengikuti siri berikut boleh mengikutinya semula di posting penerbit Universiti Malaysia Pahang, yang mana kita repost semula ataupun kita share kembali siri-siri yang sebelum ini untuk
ditonton kepada mana-mana netizen ataupun pihak-pihak yang terlepas menonton secara live ya, kerana mungkin topik-topik yang kita discuss sepanjang 5 seri yang lepas boleh kita jadikan sebagai satu panduan ataupun perkongsian ilmu kepada mereka yang rasa perlu untuk menonton kembali. Kita masih lagi menanti sekejap, seminit 2 minit untuk kehadiran rakan-rakan kita di page kita ini. Dan saya maklumkan untuk semua rakan-rakan untuk share kita punya program kita pagi ini agar lebih ramai yang mendapat manfaat. Boleh share di WhatsApp ataupun mana-mana platform yang dirasa sesuai untuk kita berkongsi ilmu kita pada pagi ini, insyaAllah. Biasanya hari Ahad ini mungkin lewat sikit kita masih mengharapkan rakan-rakan yang akan menyertai kita aktiviti kita untuk seri ke-6 pada pagi ini Panel kita juga sudah pun bersedia di depan komputer. InsyaAllah kita akan mula seminit lagi bersama dengan panel kita yang telah kita jemput secara khas pada pagi ini. Untuk pengetahuan semua, live ataupun secara langsung ini juga boleh ditonton melalui page rasmi Pusat Bahasa. Boleh juga ditonton melalui page rasmi yang mana kita akan bekerjasama untuk bersama-sama berkongsi ilmu pada pagi ini, berkongsi link kita untuk lebih ramai pihak luar sana mendapat manfaat pada program ataupun daripada program yang kita anjurkan. Harap semua dengar suara saya. Jika ada apa-apa soalan boleh diberi ataupun boleh ditulis di ruang komen, insyaAllah saya akan baca untuk saya sampaikan kepada panel kita pada pagi ini Okey, insyaAllah kita mulakan sekejap lagi Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua penonton yang sudi menonton live ataupun program ataupun acara kita pada pagi ini untuk siri ke-6, diskusi suara UMP 40 minit bersama dengan panel pilihan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan mulakan. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan kita yang lain, ini adalah siri yang ke-6 yang mana kita telah pun mengadakan 5 siri sebelum ini dalam pelbagai-bagai latar perbincangan Dan jika berminat boleh melihat pada posting-posting yang telah kita ataupun yang telah kita ulang semula untuk tontonan bagi mana-mana pihak yang telah ketinggalan Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel kita pada pagi ini yang sudi hadir. Assalamualaikum, Cik Muhammad Saifurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi pada pagi ini bersama kita. Baik, kita pada pagi ini insya-Allah akan membincangkan satu lagi topik ataupun tajuk yang relevan untuk kita
perhalusi ya, iaitu berkenaan tentang digital training yang sebenarnya perlu juga kita uh, ketahui dengan lebih lanjut ya, kerana mungkin barangkali dalam mana-mana organisasi yang sedang berhadapan dengan situasi COVID-19 ini, training atau pelatihan sebenarnya perlu juga dilakukan, bukan kita hanya mendiamkan diri saja, saya rasa. Jadi kita panggil hari ini ataupun kita jemput Encik Muhammad Safirul Zaman Abdul Majid, guru bahasa kanan di Pusat Bahasa Moden, dan merupakan individu yang secara tak langsung dan juga langsung terlibat dalam e-learning ataupun e-pembelajaran ya di Universiti Malaysia Pahang. Mungkin pada pagi ini kita dapat berkongsi sedikit dengan beliau tentang apa sebenarnya yang dikatakan dengan digital training ataupun latihan dalam bentuk digital ini. Mungkin kita akan dapat satu gambaran yang lebih menyeluruh ya. Dan juga jika ada apa-apa soalan boleh kita tanyakan kepada beliau, insya-Allah mana-mana soalan yang boleh jawab, kita jawab dengan baik. Jadi untuk pusingan yang pertama ini, Encik Muhammad Safirul ataupun Encik Safirul, jika boleh saya dapatkan sedikit gambaran apa yang dikatakan sebenarnya digital training sepanjang pengalaman Tuan Safirul dalam e-pembelajaran. Barangkali mungkin ada satu konsep ataupun satu pandangan atau satu gambaran tentang digital training. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penerbit Universiti Malaysia Pahang kerana sudi menjemput saya untuk slot 40 minit bersama saya berkenaan dengan topik digital training realiti masa hadapan. Okey, untuk sebagai permulaan saya nak berkongsikan sedikit pengalaman saya terlibat dengan digital training ni. Saya bermula dari tahun 2008. Okey, belajar berkenaan dengan e-learning atau e-pembelajaran menyertai conference. Okey, mula-mula pendedahan awal yang saya dapat tu adalah berkenaan dengan melalui satu persidangan yang saya hadiri di Sabah berkenaan dengan e-pembelajaran. Dan daripada situ orang kata minat dan cinta kepada e-pembelajaran ini bertambah dan saya terus melibatkan diri mendalami, belajar dengan pakar-pakar yang ada di Malaysia dan juga di luar negara dan mula mengaplikasikan pendekatan e-pembelajaran dalam pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran saya seharian dalam kelas. Sebelum itu juga saya pernah dilantik sebagai ketua program teknologi pembelajaran di Pusat Sumber Pengajaran dan E-Pembelajaran Universiti Malaysia Pahang dan juga penerima anugerah merit E-Pembelajaran Universiti Malaysia Pahang. Jadi pengalaman saya ni kalau nak kira sikit je baru. 2008 hingga 2020 ni baru 12 tahun je. Banyak lama tu, lama. Sebab kalau nak kira yang lebih-lebih senior tu daripada tahun hujung 90-an pun dah ada dah. Jadi berkenaan dengan e-pembelajaran ataupun digital training ya, berdasarkan topik yang diberi pada saya hari ini, kalau boleh saya share sikit slide yang saya ada sediakan. Jika ada slide boleh kita kongsikan kepada penonton. Okey, ya, okey. So ini ada sedikit slide yang saya sediakan untuk tontonan dan juga mungkin maklumat kepada penonton-penonton kita hari inilah. So ini topik kita hari ini, digital training realiti masa hadapan. Ya. Alright, sebagai takrifan sebenarnya digital skills ni ataupun digital skill dan training dia sepatutnya bergabung. Okey, untuk menguasai digital skill kita kena melalui latihan. Kalau tanya dekat saya pengalaman berapa lama saya belajar ni, sampai sekarang saya masih belajar. Okey, saya join kelas-kelas yang diadakan secara online memandangkan kita dalam tempoh PKP sekarang ni. Dan dalam masa yang sama juga saya menonton video-video YouTube yang ada untuk belajar, terus belajar. Dan tak semestinya untuk pembelajaran, untuk tugas saya sebagai seorang cikgu atau guru. Maknanya teknik untuk kita belajar ni tak semestinya berkaitan dengan kerja kita seharian. Mungkin ada benda-benda lain. Sebagai contoh saya boleh kongsikan nak tukarkan kapasitor kipas. Okey, selama ni kalau kipas kita dah start slow, kipas kita kat rumah, apa yang kita buat biasanya kita panggil orang untuk repair ataupun tukar. Okey. Tapi kalau pergi kat YouTube sebenarnya kita boleh belajar. Digital training kat situ pun dah ada tunjukkan. Kita tengok dengan penukaran kapasitor yang kos dia tak sampai RM10, kita boleh buat sendiri. Kipas kita boleh kembali elok. Jadi sebagai takrifannya, digital skill atau digital training ini adalah kepekaan orang ramai
terhadap perkara-perkara berkaitan produktiviti digital. So kita gunakan digital dalam konteks ini dalam menjalankan tugas seharian. Tak semestinya tugas kita rasmi di pejabat, tapi dalam tugas seharian. Nak masak pun sekarang ni digital. Betul. Belajar memasak, kita ada YouTube channel yang kita subscribe. Contoh kan, okey, penyelidikan dan pembelajaran secara lebih efektif. Dan yang paling penting, bila kita mendalami ilmu digital training ni, kita sebenarnya membangunkan profesionalisme kita sebagai seorang individu yang secara berterusan. Dalam konteks sekarang ni, terutamanya sebabkan COVID-19, kita mesti terus belajar dan sentiasa berubah. Maknanya fleksibel untuk menerima pembaharuan. Sebagai contoh, di Universiti Awam sekarang ini akan datang dan dipraktiskan sekarang ni, sesi pembelajaran akan dijalankan secara atas talian. Jadi yang tak biasa tu macam mana nak buat? Betul. Nak kekal dengan cara konvensional, kita dah tak boleh buat physical classes. Okay? Kalau nak buat online, so nak tak nak kita kena belajar. Kita tugas utama adalah mendidik, mengajar. Okey, macam saya kena mendidik, menyampaikan ilmu. Jadi saya kena belajar macam-macam cara. Macam Cik Azli sendiri hari ini moderator, inisiatif dia adalah mengadakan sesi ini, perkongsian online. Menggunakan perisian Zoom contohnya. Tapi Zoom bukan ada satu saja platform, kita ada banyak lagi perisian lain yang boleh digunakan, contohnya Google Meet ataupun Webex. So bergantung pada kesesuaian dan juga pada penerimaan masing-masing. Itu saja kot untuk takrifan daripada pandangan saya lah, takrifan digital training untuk masa ini, Cik Azli. Alright. Menarik ya tentang maksud digital skill dan training yang diberikan oleh Tuan Saiful tadi. Saya ingin bertanya lah tentang aspek satu. Tadi kita dah dapat lihat digital training ya. Pada pandangan Tuan sepanjang Tuan terlibat dengan e-learning, e-pembelajaran ini ya, apakah buat masa ini senario ini sedang berkembang secara menyeluruh ataupun dia berkembang mungkin secara terpaksa kerana isu COVID umpamanya kan? Maksud saya, adakah persediaan pelajar, pensyarah dan juga mungkin pegawai takbir dalam konteks untuk bersama-sama ya terlibat dalam membangunkan ataupun dalam meraihkan digital training ini? Adakah kita dah dapat menyesuaikan diri pada pandangan Tuan Saiful sepanjang terlibat dalam e-learning? Okey, terima kasih Encik Azli atas soalan tu. Kebetulan saya pun ada slide berkenaan dengan senario digital training pada masa ini. Okey, kalau sebelum ni saya ambil contoh daripada sektor pendidikan, daripada aspek pendidikan. Sebelum ini dia ada dua persanggahan pendapat. Okey, satu ni pada cara pengajaran konvensional, satu pada cara pengajaran terkehadapan, maknanya advance. So bila yang konvensional ni biasalah talk and talk. Okey, maknanya pensyarah tu ataupun cikgu adalah center of attention. Dialah semua benda dekat dia sahaja. Tapi dalam masa sekarang, kalau perasan dan kita mengajar sebenarnya terlibat dengan pelajar-pelajar yang dalam generasi Z. Generasi Z ni penguasaan ilmu dia bukan setakat melalui cikgu dan juga buku. Jadi akses kepada online platform, akses kepada bahan-bahan digital tu memang banyak. Percaya atau tidak, kalau saya cakap sebenarnya student ni ada yang saya rasa dia tak payah masuk kelas kita pun dia boleh berjaya. Tapi kenapa? Okey, kepentingan kita sebenarnya. Ini misconception. Orang selalu salah persepsi bila ada e-learning, bila ada digital training, cikgu-cikgu dah tak perlu ada. Pensyarah dah tak perlu ada. Orang lain dah tak perlu ada. Okey. Kena faham satu konsep adalah human touch. Okey. Human touch. Human touch tu very important, sangat penting. Bila kita dalam kelas, contoh saya ajar menggunakan pendekatan pembelajaran teradun atau blended learning. Okey. Saya bagi pelajar saya bahan sedia ada, kat dalam di dalam inilah platform atas talian. Bila kelas yang akan datang, saya akan bincangkan dengan mereka, berdasarkan apa yang kita telah bincangkan yang dalam online platform tu, platform atas talian. Jadi bila kelas berikutnya saya tak perlu ulang dah. Bila masuk dalam kelas, tugas saya hanya untuk orang kata membantu pelajar memahami dengan lebih dalam apa yang sepatutnya dia kena tahu. Itu senario dia. Bila sekarang kalau nak cakapkan tentang COVID-19, saya rasa orang kata satu rahmat lah bagi kami yang pejuang e-pembelajaran ni. Rahmat dia daripada konteks
semakin mendapat tempat. E-pembelajaran ni semakin mendapat tempat. Digital training semakin mendapat tempat. Maknanya kita seolah-olah tidak ada pilihan, melainkan terpaksa berhadapan ya dengan realiti baru ataupun senario normal baru ni ya. Ya, betul. Kita nak tak nak kita kena terima. Kita kena fleksibel. Ini adalah norma baru dalam kehidupan kita. Mungkin bukan setakat tempoh period tempoh COVID-19 ni, mungkin lepas COVID-19 pun mungkin ini yang akan dijalankan akan datang. Jika kita perasan ada akhbar-akhbar yang melaporkan organisasi-organisasi besar dia mula mengecilkan pekerja, bukan skop dia mengecilkan pekerja, tapi maksud saya pekerja-pekerja ni boleh memilih untuk bekerja dari rumah dengan syarat hasil kerja mesti terbaik. Maknanya boleh kerja di mana-mana pun, tak kira kat rumah ke, nak pergi restoran yang terdekat ke, McDonald ke, nak duduk mana, tapi kena pastikan hasil kerja boleh dibanggakanlah. Sama juga macam kita mengajar. Okay? Saya boleh mengajar daripada mana-mana sahaja. Tapi dengan asalkan konteks dia, pelajar faham apa yang saya ajar atau sampaikan. Okay. Dalam masalah untuk berkenaan dengan digital training ni, ada satu permasalahan adalah berkenaan dengan orang biasanya, dia suka, dia kata bila dia dah masuk dengan e-learning, dia dah masuk dengan digital training, dia kata dia dah tahu semua benda. Sebenarnya, bila kita buat macam contoh, saya upload konten bahan pembelajaran di dalam satu platform. Contoh saya guna Google Classroom. Okay. Saya tak boleh tinggalkan benda tu macam tu je. Tugas saya kena pastikan pelajar-pelajar saya faham apa yang saya sampaikan dan mereka boleh buat apa yang sepatutnya mereka buat. Itu masalah besar. Masalah dia yang bila kita cerita pasal online learning, bila kita cerita pasal digital training, tengok je kat YouTube, semua dah tahu dah. Macam saya tukar kapasitor kipas, memang saya tahu, tapi saya kena follow step by step. Saya kena tengok balik, pause, rewind, play balik. Maknanya kita tak boleh tengok 5 minit, okey dah tahu, faham tu, start. So, maknanya walaupun kita menggunakan digital training, kita gunakan platform-platform yang aplikasi ada, tapi human touch, manusia tu tetap perlu ada dari memberi guide bagaimana ataupun masih lagi berperanan dan berapa persen peranan manusia dalam konteks ini, Tuan Saiful? Kalau pada pandangan saya lah, sebenarnya peranan sebagai manusia ni tidak boleh ditukar ganti. Walaupun kita go for digital, peranan sebagai manusia tidak boleh tukar ganti. Sebagai contoh macam kita perbankan, internet perbankan ya. Okey, memang mudah. Tapi kita kurang komunikasi dengan orang lain. Okey, macam contoh saya boleh buat semua bahan pembelajaran saya secara online. Student belajar je sendiri, saya tinggal buat tak tahu apa-apa. Tapi hujung semester, okey, saya tahu bila exam student boleh jawab. Agak-agak berapa peratus student yang boleh jawab betul-betul. Yang itu kita jarang fikirkan. Biasanya kita fikir bila digital training, bila kita fikir online learning, kita tinggalkan semua bahan, okey tak apa, biar pelajar boleh belajar sendiri. Walaupun ada terma macam contoh self-paced learning ataupun self-directed learning, okey, peranan sebagai cikgu, guru, pencara masih amat penting. Yang ini yang saya selalu terapkan bila saya bagi latihan dekat orang ramai, dekat individu yang memerlukan. Human touch memang takkan boleh ditukar ganti, walau macam mana pun kita go for IR 4.0 ke digitalization ke apa-apa, memang tak boleh tukar. So kalau ikut senario sekarang ni, terutamanya bagi aspek pendidikan, permintaan untuk digital training ni memang meningkat. Macam contoh saya boleh katakan hampir setiap hari ada sahaja individu ataupun organisasi yang minta saya bagi latihan. Kadang-kadang sejam, kadang-kadang 2 jam. Jadi secara online ya? Ya, secara online. Okey, jadi apa yang saya buat adalah saya bagi latihan dan dalam masa yang sama saya record sesi latihan tu, saya upload di channel YouTube saya supaya orang lain boleh gunakan sama. Dia macam mana dari segi orang kata productivity, quality, adakah masih setanding dengan latihan konvensional? Okey, untuk latihan konvensional saya rasa masalah dia adalah contoh pada hands-on session. Okey, kalau bila macam bahan tu mudah dapat, contoh kita kena buat sesuatu macam contoh penulisan. Okey, bila kita ajar secara digital, secara online, mungkin tak ada masalah untuk yang melalui yang menjalani latihan tu untuk dapatkan maklumat dan dia boleh buat. Tapi kalau contoh macam bidang kejuruteraan, ada benda-benda yang perkara yang memerlukan tools yang khusus. Jadi bila macam ni kita kena cari jalan penyelesaian alternatif yang terbaik.
Bagaimana pelajar-pelajar contohnya boleh menjalankan aktiviti mereka, boleh membuat eksperimen dalam masa yang sama berada di rumah dan hasil eksperimen boleh ditunjukkan dan berhasil. Okay. Terima kasih. Itu yang senario soalan senario ya. Okey, masih menggunakan skrin lagi ke ataupun tidak? Boleh saya share Teruskan lagi. itu. Okey, saya lupa. Ada satu lagi berkenaan dengan senario. Dalam masa sekarang ni mungkin orang kata rahmatlah, rezeki pada certified trainer atau jurulatih yang bertauliah ni dalam keadaan memerlukan banyak digital training dalam masa sekarang ni boleh jadi pendapatan sampingan, sumber pendapatan sampingan kepada mereka. Ya, betul. Okey, biasanya organisasi ni dia akan panggil bagi talk bergantung pada jam lah. 1 jam berapa ratus ke, bergantung berdasarkan kelayakan dan kepakaran dia. So secara tidak langsung ini salah satu faktor yang menyumbang kepada pendapatan individu tersebut lah. Itu yang saya boleh sampaikan buat masa ni berkenaan dengan senario digital training. Okey, baik. Okey, kepada penonton yang baru mengikuti kami, kita baru pusingan pertama dan jika ada apa-apa juga persoalan yang ingin ditanya, komen atau pandangan boleh letakkan komen anda di ruang komen ya. Dan jangan lupa share, like dan juga sebarkan kita punya program pada ini supaya ramai yang mendapat manfaat. Okey, Cik Safirul atau saya nak tanya satu lagi satu soalan. Tadi kita bincang tentang digital training, e-learning dan sebagainya. Sekarang ni persoalan timbul adalah kompetensi. Kita ada isu kompetensi. Bermaksud apabila kita dah beralih kepada satu konsep pembelajaran cara baru ataupun mungkin realiti baru, kita perlu kompetensi ya. Jadi dari aspek kompetensi untuk mewujudkan ataupun menyediakan digital training ataupun latihan dalam ni ada dua kaedah. Satu yang melibatkan organisasi, satu melibatkan individu ya. Mungkin Tuan Safirul ada pandangan apa kompetensi yang diperlukan oleh seseorang contohnya pensyarah ya ataupun sebuah organisasi bagi menyediakan satu gerak kerja, satu panduan untuk digital training. Okey, mungkin saya boleh bagi pendapat saya berdasarkan daripada dua aspek lah. Satu sebagai pemberi latihan, okey, dan juga dari aspek sebagai peserta, okey, kepada latihan. Alright, daripada pemberi latihan kita kena faham kita punya crowd. Okey, siapa kita punya crowd? Okey, macam contoh mungkin faktor umur yang agak berbeza jauh. Jadi penerimaan digital tu agak jurang dia penerimaan tu agak tinggi. Jadi untuk kefahaman dia, kita kena kalau boleh gunakan konteks yang lebih dekat dengan mereka. Kalau boleh gunakan contoh situasi yang mereka biasa, yang dia tahu, macam kehidupan seharian dia. Okey, macam contoh mungkin kita nak ajar berkenaan dengan sistem pengiraan secara automatik. Jadi mungkin kita bagi latihan kepada penternak kambing contoh. Okey, jadi macam mana kita nak cerita kat dia, okey, dengan sistem ni langkah pengiraan tu akan lebih cepat, lebih pantas daripada kita kena kira secara manual. Ataupun macam contoh kita nak tahu keberadaan haiwan peliharaan kita. So dengan penggunaan tagging ni apa yang kita boleh bantu. So kita nak bagi digital training, okey, berdasarkan kita boleh gunakan telefon bimbit contohnya, smartphone kita boleh tengok okey keberadaan haiwan peliharaan kita ni kat mana, so kita boleh tahu. Jadi itu untuk pemberi latihan. So dan juga dia kena flexible in the sense that dia kena tahu apa konteks yang diperlukan. Kadang-kadang kita terlampau seronok macam contoh saya kadang-kadang saya rasa seronok nak sampaikan ilmu yang saya ada lah, nak kongsikan pengalaman saya. Tapi kadang-kadang saya kena consider juga, saya kena ambil kira siapa audience saya, siapa penerima latihan tu. Apa yang mereka kurang. Macam contoh kawasan yang tiada internet. Apa yang saya perlu buat? Adakah saya nak gunakan internet? Tak boleh. Jadi saya kena ubah. Okay, dan berdasarkan pengalaman saya sebelum ni yang saya pernah terlibat dengan program community service di kawasan-kawasan yang tiada internet, apa yang saya buat adalah saya siapkan semua bahan-bahan pengajaran ni dalam komputer Reaper, dalam komputer laptop saya. Saya bawa sekali dengan LCD projector dan saya kongsikan dengan pelajar-pelajar di kawasan tersebut menggunakan metod itu. Sebab dekat kawasan tu memang tak ada internet. Kalau saya nak pair dengan handphone pun memang tak akan ada internet. So itu antara pendedahan satu cara yang kita boleh gunakan kepada dalam digital training lah. Okey. Nombor dua adalah daripada penerimaan kepada dari yang menerima latihan lah, peserta-peserta. Okey. Satu, dia kena tahu
senario terkini. Okey, teknologi masa sekarang, apa yang dia kena tahu? Dia kena tahu apa itu AR, augmented reality, dia kena tahu apa itu AI, artificial intelligence, dia kena tahu apa itu blended learning, apa itu flip learning, apa itu self-paced learning. Jadi bila sebenarnya cabaran paling besar saya rasa untuk contohlah dalam sektor pendidikan adalah untuk mengetahui banyak perkara yang selama ni kita tak tahu. Kadang-kadang kita rasa kita dah superior, kita dah sampai satu tahap yang kita rasa oh tak apa, kita dah okey, relax. Orang kata dalam bahasa Inggeris complacent. Okey, selesa. Tapi bila jadi dalam keadaan sekarang ni, apa yang kita kena buat? Boleh tak kita terima pembaharuan tersebut? Ataupun kita kekal tak apalah, biar je, let it go. Saya tak kisah pun. Bila kita ada perasaan macam tu, kita akan rasa sebenarnya kita akan ketinggalan. Itu yang selalu saya terapkan dalam latihan. Sebab utama saya propose, saya cadangkan untuk e-pembelajaran contohnya atau digital training adalah untuk memudahkan kita di masa akan datang. Tapi biasanya lah dia akan adalah golongan yang akan rasa ini sebenarnya tak penting. Tak berkaitan pun dengan hidup dia. Zaman dia dulu belajar dia boleh pakai je macam ni, kenapa sekarang nak kena pakai macam ni? Itu ya konsep yang mentaliti yang kita kena ubah sebenarnya. Dari segi aspek tadi saya suka dengar perkataan bahawa kita selesa dengan kaedah lama bukan kaedah baru. Okey, kalaulah kata ini saya nak tanya pandangan, kalau kita tidak mengambil opportunity, peluang ketika berlakunya COVID-19 ini untuk kita beralih kepada satu norma baru dari segi khususnya dari aspek latihan, apa yang akan terkesan, apa akan berlaku kepada organisasi kalau kita lambat ataupun bergerak lambat dalam konteks digital training ataupun e-pembelajaran yang sedang berlaku di seluruh dunia ni? Apa akan berlaku? Okey, pada pendapat saya kita ni selalu kena berfikir ke hadapan. Selalu kena bersedia dengan apa yang akan berlaku. Mungkin bukan setahun, mungkin bukan 2 tahun, mungkin 10 tahun akan datang. Kalau nak ikutkan dengan negara maju, kita buat perbandingan negara Amerika Syarikat, Jepun, negara Europe atau Eropah. Mereka ni maju kerana daya pemikiran mereka ke hadapan. Cuma kita ni, kita dengan budaya timur kita dalam konteks COVID-19 ni, kalau tengok cara kita menangani masalah COVID-19 ni lebih bagus dari mereka. Mereka ni terlampau maju tapi mereka lupa norma-norma hidup yang sepatutnya ada dalam diri mereka. Jadi kita ni, kita ada norma-norma hidup kita yang bagus, kenapa tidak kita pergi ke hadapan, kita ubah supaya kita tidak ketinggalan. Sebagai contoh, kalau kata kita nak tunggu, okey, kita nak buat training tapi kita nak buat physical training, kita tak nak buat digital training. Cuba bagi saya satu masa yang saya rasa sekarang yang anda semua rasa boleh buat. Kita tak tahu bila COVID-19 akan berakhir. Betul. WHO pun dah keluarkan kenyataan yang kemungkinan besar kita tak boleh hapuskan COVID-19 ni sampai bila-bila. Jadi bila kita dalam keadaan sekarang kita terkurung, kita tak boleh keluar, kita tak boleh berkomunikasi. Kalau kita tolak tepi digital training, bagaimana kita nak menambah baik diri kita sendiri, mengembangkan profesionalisme diri kita. Jadi nak tak nak kita memang kena berubah. Kalau kita tidak berubah, kita tidak ikut apa yang sepatutnya peredaran zaman, peredaran semasa, saya rasa kita memang akan jauh ketinggalan. Terutamanya bagi organisasi lah. Kalau Betul. Dia rasa macam contoh dia nak agak lagi pekerja dia datang ke pejabat seperti biasa, kalau kata pekerja dia na'udzubillah misalnya terkena dengan COVID-19, dia kena tanggung costing dia. Tapi kalau sebenarnya kerja tu kalau boleh buat daripada rumah, okey, dengan minimal guidance, orang kata dengan pengawasan yang sikit, kerja dia still boleh berjalan. Itu yang kita kena fikir dalam keadaan sekarang ni dan mungkin akan datang. Okey. Tuan Haifrul, sebelum kita pergi lebih jauh, saya juga ingin memaklumkan kepada penonton yang sedang menonton siri kita ini, jika ada soalan boleh berikan soalan anda di komen ya. Kita masih lagi bersama dengan Tuan Haifrul, Guru Bahasa Kanan yang membincangkan topik tentang digital training. Okey, Tuan Haifrul, saya ingin dapatkan sedikit informasi lah sebab Tuan terlibat dengan e-learning sebagainya. Ada contoh-contoh syarikat-syarikat yang membangunkan digital training yang boleh kita contohi ataupun boleh kita jadikan sebagai panduan, ada tak? Kalau ikut konteks dalam sektor pendidikan lah, sebab saya terlibat dalam bidang pendidikan, banyak sebenarnya.
banyak sebenarnya badan-badan yang membekalkan latihan secara digital kepada mereka yang berminat. Dari sudut pendidikan, contoh dia kita ada Open Learning, kita ada Coursera, kita ada EDX. So banyak sebenarnya. Cuma dia berbalik pada diri kita. Kita nak pergi tak nak? Kita nak belajar tak nak? Memang orang kata persekitaran dia tak sama. Kita tak duduk betul-betul dalam kelas, kita tak bercakap dengan kawan sebelah. Cuma kita bercakap secara online, secara digital. Kita tanya pun secara digital. Tapi bila kita fikirkan dalam keadaan sekarang, itulah dia norma baru yang kita kena biasakan diri. Dan jika tidak silap saya, MDEC pun ada menawarkan kursus-kursus secara digital kepada mereka yang berminat, MDEC. So Malaysia Development something, saya tak pasti nama penuh dia, tapi MDEC pun ada menawarkan perkara-perkara berikut. Jadi peluang dah ada depan mata. Sebenarnya terpulang pada kita, nak ambil tak nak ambil peluang tu. Okey, kalau kita lihat macam aspek kita ada perbezaan atau tidak macam e-pembelajaran dengan e-training, kita mungkin ada perubahan ataupun beberapa platform yang kita gunakan. Umpamanya kadang-kadang sekarang kita guna Zoom ya. Mungkin ada setengah yang selesa dengan Webex sebagai satu platform aplikasi yang digunakan dalam latihan. Apakah perlu kita mengadakan satu standard, semua mesti menggunakan satu platform ataupun satu aplikasi saja, ataupun perlunya kepelbagaian? Apa pandangan Encik Safirul? Okey, terima kasih Cik Azli. Soalan yang saya suka. Kalau ikutkan memang sebenarnya kita kena, dalam hidup ni kita kena ada kepelbagaian. Sebab kalau kita kekal pada satu benda sahaja, kita akan rasa mungkin agak rasa bosan lah. Macam contoh kehidupan seharian kita dah tahu ini set dia, waktu dia apa benda, ini yang kita kena buat seharian. Okay, kalau kita buat benda betul selalu hari-hari, produktiviti tu dia akan menurun. Kalau perasan dalam dunia pekerjaan pun, sampai satu masa kita akan ditukarkan ke jabatan lain untuk kita rasa environment yang lain, persekitaran yang lain, cara kerja yang lain, penyampaian kerja yang lain. Jadi pada saya kepelbagaian tu adalah satu perkara yang amat penting. Sama juga masa macam contoh e-pembelajaran ataupun digital training. Sama je. Kita tak boleh kekal pada satu platform saja. Mungkin ada orang suka guna Webex. Mungkin pada saya tak berapa suka Webex sebab agak complicated. Saya lebih suka Zoom dan juga saya lebih suka guna Google Meet. Dan jika tidak silap saya, bermulanya pandemik COVID-19 ni, kita boleh tengok penggunaan Zoom, aplikasi Zoom tu meningkat naik. Kenapa dia meningkat naik? Kita kena tahu sebab Zoom sebelum ni dia memang digunakan secara meluas, tapi sebabkan Zoom ni lebih mudah, pendekatan dia lebih mudah, kita tak payah nak orang kata apa, bila nak setting tu taklah terlampau complicated, tak terlampau susah, tak bertukar. Jadi orang ramai boleh gunakan Zoom. Tiba-tiba keluar pula cerita Zoom ni dia mudah untuk diceroboh, digodam. Okey, so kita ada option lain. Kita boleh gunakan Google Meet untuk dia. Kita boleh gunakan Google Hangout contoh dia. So kita boleh gunakan Webex. So ada banyak option. Jadi bila kita ada kepelbagaian dalam pengamalan kita untuk digital training dan juga e-pembelajaran, saya rasa kita akan lebih mudah menerima input-input dan juga menghasilkan output yang terbaik. Berbanding daripada kita kekal kepada satu sahaja platform atau satu sahaja cara. Menarik tu. Maksudnya kalau jika kita sebagai pembuat keputusan, pembuat dasar, sebenarnya menarik kalau kita mempelbagaikan pelbagai platform untuk kepentingan student. Yang penting macam Tuan Sabri sebut tadi, message sampai kepada pelajar ataupun staff yang mengambil latihan kita tersebut. Itu yang paling penting. Bukanlah platform dia, penting sekali penyampaian tu jelas dan sampai kepada sasaran kita. Jadi mungkin saya nak tanya satu lagi soalan yang agak mungkin selama ini berada dalam minda kita. Bagi apakah macam umpama orang yang dah berumur, dah berusia, kita tahu ini satu antara faktor cabaran dalam mewujudkan digital training ataupun e-commerce dalam zaman sekarang ini. Jadi apa sebenarnya cabaran selain pada cabaran diri itu sendiri? Cabaran apa lagi? Adakah kita berhadapan dengan fasiliti internet yang tidak dapat diakses ataupun cabaran fizikal yang pada pandangan Tuan Safirul dapat dilihat pada masa kini? Okey, saya melihat sudut cabaran ni pada tiga aspek pertama. Pertama adalah klik gadget. Okey,
bukan sahaja pada golongan yang berusia, golongan muda pun. Mungkin pada mereka-mereka yang dari kawasan yang tiada capaian internet, tiada akses mudah kepada semua gadget ni, jadi dia tak biasa. Bila tak biasa, kita kena ubah mentaliti mereka, membiasakan yang tidak biasa. Itu satu frasa yang saya rasa saya suka gunakan lah. Membiasakan yang tidak biasa. Seperti contohnya sebelum ni, saya kalau katalah contoh dia, saya masuk kelas, saya akan cakap selama 2 jam. Okay, saya tak ada guna apa-apa benda lain. Jadi engagement dengan student tu tak ada. Kita tak ada engagement dengan pelajar. Jadi bila tak ada engagement dengan pelajar, kita tak tahu pelajar faham ke tak faham. Betul faham. Ataupun mereka terpaksa ada kat situ ke. Okey, yang keduanya adalah dari sudut gadget juga, keperluan dengan kehendak. Okey. Ramai yang sekarang ni cuba nak venture untuk digital training dan juga e-pembelajaran ataupun e-learning. Mereka semangat nak membeli secara pukal banyak gadget. Macam-macam nak beli. Macam contoh dia mungkin yang minat dengan barangan Apple. Dia nak beli Apple iPad Pro. Harga bukan murah. Dia ambil full spec pula. Hampir RM7,000. Benda tu sahaja. Jadi adakah perlu kita beli yang sampai high end ataupun kita boleh beli yang middle end tapi penggunaan tu kena maksimum. Jadi pada saya gadget ni maknanya tak semestinya kita kena beli barang yang mahal, bahan-bahan yang mahal, peralatan yang mahal, tapi outcome atau output dia adalah tidak seperti apa yang telah kita laburkan. Itu kita kena fikirkan. Jadi kena pastikan bila kita sertai digital training ataupun e-pembelajaran, kita kena pastikan apa yang kita gunakan tu sebenarnya digunakan sehingga maksimum output dia. Okey. Penting pengetahuan kita terhadap penggunaan aplikasi tersebut dengan lebih detail lah, bukan hanya sekadar kita beli equipment tersebut. Kadang-kadang kita beli hanya nak menunjukkan kita ni memahami realiti semasa, tapi sebenarnya penggunaannya kita masih kurang, knowledge kita masih kurang. So di situ pentingnya kita pengetahuan terhadap penggunaan gadget ataupun aplikasi yang kita gunakan, betul ya? Betul Encik Azli. Sebagai contoh paling mudah lah, Microsoft PowerPoint yang kita ada kat dalam komputer kita masing-masing mungkin ada yang tak tahu sebenarnya kita boleh buat slide recording menggunakan PowerPoint saja. Kita tak perlu ada kamera yang mahal, kita boleh menggunakan webcam yang sedia ada dalam komputer riba kita. Kita boleh buat slide recording, voice over, kita boleh buat video recording, okey. Jadi benda tu yang kita kena peka. Okey, mungkin saya nak tambah untuk yang cabaran yang kedua ni. Ini saya rasa ini memang isu paling besar lah, terutama di Malaysia. Okey, kegusaran pengguna adalah nombor satu berkenaan jaringan internet. Okey, sebagai contoh kawasan-kawasan pedalaman yang tiada akses internet, tapi kita nak student pelajar-pelajar ni untuk terkehadapan. Bagaimana kita nak pastikan mereka terkehadapan? Saya pernah menghadiri satu persidangan dan cikgu sekolah daripada negeri Sabah yang sanggup keluarkan duit sendiri beli gadget supaya pelajar boleh akses kepada internet. Jadi saya rasa kalau cikgu sekolah boleh pergi sampai ke tahap itu, kenapa kita kena rasa diri kita terlampau selesa? Mereka boleh berusaha lebih untuk pastikan pelajar-pelajar tu boleh mendapat keputusan yang lebih baik. Okey. Dan yang kedua berkenaan dengan internet juga, kebolehcapaian pada waktu puncak. Sekarang ni bila semua orang dekat rumah je pasal PKP, akses kepada internet adalah terhad. Jadi macam contoh kan, bila kita UMP akan amalkan benda ni, akan datang self-paced learning ataupun self-directed learning. So kita bagi kebebasan untuk pelajar-pelajar, kita sediakan bahan pengajaran, kita muat naik ke dalam platform tertentu. Jadi pelajar ni akan ada masa untuk dia belajar sendiri. Dia tak semestinya satu hari tu dia kena siapkan semua. Maknanya dia ikut kesesuaian masa dia untuk belajar Ya, betul. Sebab macam contoh pelajar ni, kadang-kadang mereka ni lebih minat belajar waktu malam. Waktu siang dia suka rehat tidur. Jadi style pembelajaran setiap orang ni tidak sama. Maknanya dalam aspek latihan juga akan berlaku situasi seperti ini maknanya tidak lagi hanya mengikut masa rutin kita 8 hingga 5. Mungkin kadang-kadang macam saya umpamanya selesa dengan latihan tersebut bermula pukul 8 malam. Kan bermula pukul 8 malam. Mungkin akan jadi macam itu betul. Sebenarnya kalau bila kita memilih option untuk go digital ni, sebenarnya kita kena bagi kebebasan kepada orang untuk belajar pada keselesaan mereka sendiri. Kalau dia kata waktu malam lebih sesuai, biarkan.
asalkan dia faham dan dia boleh menghasilkan kerja yang kita nak. Okey, ada satu soalan yang kadang-kadang kita terfikir oleh saya juga lah, terfikir ramai juga. Dalam penyediaan konten bagi digital training ni, kadang-kadang kita tahu banyak juga rebutan nak menyediakan macam-macam elemen, nak menyediakan e-book, nak menyediakan slide, menyediakan macam-macam perkara yang mungkin kadang-kadang kompetensi itu masih kurang dalam kalangan kita sendiri, pentadbir, pensyarah sebagainya. So macam mana nak menyelesaikan isu ini, khususnya dalam aspek menyediakan konten bagi tujuan digital training? Okey, Cik Azli, berkenaan dengan perkara ni saya rasa macam saya boleh rujuk pada frasa kita yang pernah saya cakap tadi lah, membiasakan yang tidak biasa. Jadi mentaliti kita kena ubah. Kalau kita rasa kita tak biasa untuk video editing sebelum ni, macam contoh saya, masa saya dekat pusat sumber pengajaran dan pembelajaran tu, saya biasanya untuk video-video ni kita serahkan pada inilah designer, mereka yang akan edit video-video ni. Dalam masa sama saya buat juga editing, tapi hasilnya tidaklah secantik yang dihasilkan oleh mereka. Tapi bila kita dalam keadaan PKP ni, COVID-19 ni, masalah itu saya kena atasi sendiri. Saya kena belajar untuk cara buat editing. Kalau kata kita kena belajar untuk buat Adobe Photoshop, kita belajar. Betul. Sebab pembelajaran ni sebenarnya takkan berhenti. So kita kena belajar setiap hari. Dan sebenarnya kalau kita sedar, kita celik je mata, ada banyak benda baru yang kita kena belajar sebenarnya seharian. Betul. Itu yang saya rasa mentaliti yang kita kena ubah lah. Saya setuju dengan pandangan Dr. Saifurul bahawa mahu atau tidak mahu setiap individu perlu mengubah dirinya kepada kaedah baru ataupun menyesuaikan dirinya dengan elemen-elemen baru. Saya terpanggil sebab tadi contohnya nak editing video. Kita nak edit video dah, kita kena buat sendiri video sendiri, kena rakam sendiri, kena guna aplikasi yang ada. Paling kurang pun dalam smartphone kita kena belajar macam mana nak upload dalam YouTube, macam mana kita nak sebarkan dia, bagaimana kita nak jadikan video tu menarik. Saya rasa itu adalah perkara yang tak boleh diajar secara direct kadang-kadang. Mungkin dia boleh diberi secara guide, tapi dia perlu ada inisiatif sendiri untuk melahirkan ataupun mewujudkan video dan juga konten yang lebih menarik. Betul tak macam tu? Betul. Saya setuju. Maknanya kalau kata macam tadilah kita bagi kebebasan kepada orang tu untuk belajar pada keselesaan mereka sendiri. Mungkin dia tengok, contohlah kita buat YouTube video, kita dah upload dan kita muat naik ke dalam satu platform. Kita tak boleh paksa dia tengok untuk masa tu juga dan dia jawab soalan. Mungkin dia kena tengok 2-3 kali, mungkin dia kena tengok sekejap, dia kena berhenti, dia kena sambung balik tengok, and then baru dia boleh jawab soalan. So maknanya flexibility tu kena ada. Flexibility tu kena ada. Dan Cik Azli, saya terlupa satu lagi tadi, cabaran yang saya rasa agak besar adalah masalah perbezaan bahasa. Okay, sebagai contohnya macam kalau saya buat video dalam bahasa Inggeris, jadi saya kena buat subtitle. Okay, subtitle ni ada dua konteks. Satu mungkin saya sasarkan pada orang yang tidak memahami bahasa Inggeris. Jadi saya kena buat subtitle dalam bahasa Melayu, ataupun saya kena buat subtitle itu sendiri untuk mungkin mereka-mereka yang mengalami masalah pendengaran. Jadi dia tak boleh dengar tapi dia nak baca apa yang saya sampaikan. Jadi itu akan makan masa sedikit lah. Dan juga yang paling saya risau macam Azli cakap tadi, maklumat yang tidak sampai dengan tepat. Itu yang kita kena ambil kira bila kita nak buat digital training ataupun e-learning. Kita kena pastikan end product student faham, pelajar faham apa yang kita sampaikan dan mereka boleh buat apa yang sepatutnya mereka buat. Okey. Terima kasih Tuan Saifurul pada pagi ini yang saya rasa banyak maklumat yang saya rasa memberi kesedaran kepada kita, khususnya kepada pihak pentadbir, pensyarah yang boleh mengambil sedikit tip-tip yang telah dikemukakan oleh Tuan Saifurul dalam bentuk dalam meningkatkan kompetensi kita khususnya berhadapan dengan digital training ini. Okey, Tuan Saifurul, seperti mana yang saya maklum, sesi kita hampir ke penghujung dan sempena karnival buku ilmiah untuk MAPIM ini, saya ingin bertanya satu soalan bonus lah. Sepanjang PKP ataupun kawalan gerakan Terhad ini, mungkin ada buku yang menjadi bacaan yang boleh kita kongsikan di sini? Ada buku yang menarik perhatian Tuan Saifurul, silakan. Okey, ada satu buku tapi sebenarnya dia bukanlah
kata buku yang dihasilkan berdasarkan penulisan biasa, dia berdasarkan kepada penyelidikan, kerja-kerja penyelidikan. Masalahnya buku tu tak dengan saya, ada dekat pejabat saya dekat Pekan. Tapi saya ada cover page, saya boleh share cover page untuk kalau boleh tunjukkan. Okey. Ini dia buku dia, Educational Technology, a Primer for the 21st Century. Buku ni dikeluarkan pada tahun 2019. Dihasilkan pada 2019. Saya tak habis baca lagi sebenarnya pun. Dia macam ni lah, sebab self-learning, bila kita baca apa yang kita perlukan, kita berhenti sekejap. Jadi bila kita rasa, saya tak faham sikit lah dekat prinsipal ni, teori yang mendasari kepada pendekatan ni, jadi saya kena baca balik. So buku yang macam ni, macam konteks sekarang lah, sebab saya terlibat banyak dengan digital training dan juga e-learning. Buku yang macam ni memang saya akan ulang lagi cari, terutamanya bila berkaitan dengan benda-benda yang saya rasa saya tak jumpa dekat platform lain. Jadi saya akan baca balik buku ni. Alhamdulillah. Ada dijual dalam bentuk e-book ke Tuan Safirul? Ya, ada jual dalam bentuk e-book. Saya tak pasti berapa harga ni, saya tak ingat dah. Sebab kawan saya yang dapatkan untuk saya akses ni, jadi saya gunakan buku ni lah. Okay. Kita lihat ada berapa lagi slide yang mungkin boleh dikongsi kot, Tuan Safirul? Yang tadi ni berkenaan dengan yang ini berkenaan dengan ni lah, Zoom, bagaimana meningkatnya penggunaan Zoom berdasarkan keadaan semasa, situasi semasa pandemik ini. Mana sekarang ni yang paling popular Zoom ya? Paling popular Zoom, tapi disebabkan ada isu mudah digodam, jadi ramai orang mencari alternatif lain. Jadi adalah Skype, boleh guna Google Meet. Itu yang tadi kita discuss, kita ada highlightkan, flexibility itu adalah amat penting dalam digital training dan e-pembelajaran. Kita tak boleh statik pada satu benda sahaja. Dan pada saya, macam contoh, saya adalah certified trainer untuk MOOC, MOOC, Massive Open Online Courses. Sebelum ni guna platform Open Learning, jadi saya tak boleh statik pada Open Learning. Saya kena flexible dan saya boleh terima penggunaan untuk platform lain yang saya rasa akan sesuai lah pada masa dan semasa. Bergantung pada penggunaan sebenarnya. Mungkin ada orang selesa dengan macam ni, ada orang selesa dengan benda ni. Jadi semua tu adalah pelbagaian pada saya. Itu yang slide nombor 5 tu Tuan Safirul? Ini adalah tentang ni lah, cabaran tadilah dan persediaan. Persediaan dia, flexibility, keboleh penerimaan terhadap pembaruan. Kita dah bercakap tadi tentang mentality, so kita kena ubah sedikit mentality kita. Masa pembelajaran kita tidak terhad, waktu bekerja pun sebenarnya sebagai seorang ketua, saya rasa pada pendapat saya, dia kena bagi satu tempoh yang fleksibel. Sebab bekerja dari rumah ni tidak mudah. Terutama bagi mereka yang berkeluarga, cabaran dengan anak-anak, cabaran nak menguruskan hal luar rumah. Jadi memang akan ambil masa. Jadi masa untuk menyiapkan kerja dan juga masa pembelajaran bagi pelajar kena fleksibel. Dan yang ketiga tadi tu, tiada pergantungan kepada sesuatu platform lah. Kita dah discusskan tadi. Yang akhirnya persediaannya, kita kena ada kesediaan gadget. Kita kena kemas ini gadget kita. Kalau contoh kita rasa kamera web kita dekat laptop ni tidak rasa cantik sangat, so apa kita nak buat? Kita boleh gunakan sebenarnya telefon bimbit kita ni. Ramai yang tak tahu, sebenarnya kita boleh pairkan telefon bimbit kita untuk berfungsi sebagai kamera, menggantikan kamera web yang ada dekat laptop kita ni. Jadi kita boleh explore. Dan akhirnya yang untuk kesediaan gadget tu, yang akhirnya untuk kesediaan gadget tu, biar peralatan kita tidak berapa orang kata gempak, tapi hasil kerja kita terbaik. Itu yang biasanya orang suka, kena beli yang mahal baru boleh buat hasil kerja yang terbaik. Tidak. Sama juga macam contoh e-learning. Orang selalu lupa pasal pedagogi. Pedagogi ni adalah penyampaian dia. End product dia, apa yang kita nak buat. Kita macam contoh, saya boleh cakap 2 jam tanpa henti, tak ada masalah. Tapi nanti esok pelajar saya faham tak apa yang saya cakap. Pedagogi itu penting sebab itu utama untuk kita menyampaikan maksud dan juga apa yang nak kita sampaikan ilmu kita tu. Betul. Jadi kita tak boleh syok sendiri, orang kata suka sendiri. Kita rasa kita dah hebat, okey, bolehlah situ. Tidak, kita kena fikirkan juga banyak aspek sebelum kita buat macam-macam benda. Contoh pagi tadi saya buat sesi rakaman untuk bahan pengajaran saya menghadapi beberapa masalah. Persekitaran yang tidak kondusif, saya kena ubah-ubah tempat. Jadi akhirnya paling sesuai masih dalam bilik.
Jadi saya kunci pintu, pasang kipas dan saya buat recording. So kita kena sedia dengan keadaan-keadaan macam ni lah. Perlu terlampau orang kata berbelanja banyak tapi hasilnya tidak bagus, memadai dengan peralatan yang terbaik yang kita boleh dapatkan dalam masa tertentu tu, tapi biarlah hasil dia adalah yang amat berkesan. Betul. Terima kasih Tuan Safrul di atas penyampaian ilmu dan perkongsian tentang digital training pada pagi ini. Boleh saya simpulkan di sini bahawa sama ada kita mahu atau tidak, kita kena berhadapan dengan realiti ini dan kita meningkatkan kompetensi diri masing-masing dengan berbagai-bagai cabaran pada hari ini. Saya rasa kita perlu saling melengkapi antara satu sama lain, sebab kadang-kadang knowledge itu mungkin ada pada Tuan Safrul, mungkin ada pada saya, dan kita saling melengkapi bagi memastikan khususnya dalam aspek pendidikan di negara ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan pendidikan di luar negara. Okey, terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada semua penonton yang sudi menonton kita pada pagi ini, dan sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Safrul kerana sudi bersama kita. Dan tak lupa juga saya nak mengucapkan selamat menyambut Hari Guru kepada guru bahasa. Semalam nak lebih dengan tema berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Saya juga mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru lah. Dan kebetulan Tuan Safrul adalah guru juga, guru bahasa, so kita sama-sama mengucapkanlah. Okey. Saya berharap saya berharap juga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. InsyaAllah kita akan sentiasa adakan sesi ataupun diskusi ilmu seperti ini untuk menyampaikan informasi dan juga perkara yang saya rasa boleh kita kongsikan bersama netizen dan juga mereka yang berada di luar sana. Dan saya mohon ampun dan maaf jika ada salah silap sepanjang mengendalikan program ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panel kita dan juga penonton. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi. Terima kasih.